Perkembangan situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Satu kes dikategorikan dalam kategori 5 iaitu mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU. Manakala satu kes berada dalam kategori 4 iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan dalam siaran medianya melaporkan 103 kes baharu dicatatkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes kepada 142,079. 107 kes disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 141,288 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 573. Sementara itu, sehingga 2 Mei 2022, 50.5% dos vaksin telah diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun. Manakala liputan bagi penduduk negara yang telah menerima 3 dos vaksin adalah pada kadar 65.6%. Sambutan Hari Raya Aidilfitri kali ini disambut dalam fasa awal endemik yang menyaksikan prosedur operasi standard SOP dilonggarkan. Kemeriahannya tetap dirasakan apabila ahli keluarga terdekat kini boleh berkumpul bersama untuk meraikannya. Perayaan disambut hampir seperti kebiasaannya dengan masyarakat mengambil peluang bertemu ahli keluarga serta menjamu pelbagai juadah yang enak. Beberapa orang penduduk di negara ini melahirkan rasa syukur mereka kerana dapat menyambut hari raya seperti lazimnya tetapi dalam norma baharu. Alhamdulillah kita ni diberikan peluang merayakan Hari Raya Aidilfitri. Cuma yang perlu kita ni ingat mesti masih lagi menjalankan SOP yang tersedia. Alhamdulillah lah. Banyak kelonggaran sudah kan ada lagi beberapa restriction so atau kita ni macam dapat alhamdulillah berjumpa keluarga dekat. Alhamdulillah lah diberi kelonggaran untuk membuat rumah terbuka tapi dengan terhad dalam serumah tu dalam 30 orang. Tuan rumah dah kira jadi yang 30 orang tu sudah bersyukur rasanya. Ada kurang-kurangnya anak-anak, cucu-cucu apa semua, menantu semua ada. Walaupun tahun ini kurang meriah, namun kita ini sambut sahaja raya tahun ini dengan kemeriahan yang sederhana sahaja. Hari Raya Aidilfitri disambut oleh umat Islam bukan sahaja di negara ini, malah di seluruh dunia. Seperti lazimnya, suasana malam di bulan Syawal bermandikan cahaya lampu-lampu cucul sebagai menggambarkan keceriaan. Hiasan dan kerelipan lampu-lampu cucul menyemarakkan lagi sambutan terbesar dalam kalendar Islam. Dalam tinjauan kru RTB, suasana malam di beberapa kawasan komersial diterangi hiasan lampu cucul yang berwarna-warni dalam pelbagai bentuk. Keindahan ini setentunya membangkitkan keceriaan dan kegembiraan serta menyenangkan mata yang memandangnya, khususnya dalam memeriahkan lagi hari kemenangan selepas berpuasa selama sebulan. Sementara itu, dalam usaha menyuntik semangat Hari Raya Aidilfitri dan memeriahkan lagi suasana, salah satu syarikat swasta memaparkan struktur dekorasi menarik dan tahun ini menampilkan struktur bunga tradisi berwarna-warni di samping ketupan, bulan sabin dan tulisan Selamat Hari Raya bergemerlapan terutamanya pada waktu malam. Rumah-rumah persendirian juga bermandikan cahaya bergemerlapan dari lampu cucul yang terhias mengikut kreativiti masing-masing. Sebilangan masyarakat di negara ini mempunyai tanda tersendiri dengan penyalaan lampu cucul di rumah yang mana jika lampu cucul masih bernyala, kunjungan masih terbuka. Tahun ini merupakan tahun ketiga Syawal disambut dengan suasana amat berbeza. Dengan norma baharu, sambutan Hari Raya Aidilfitri tetap disambut dengan rasa gembira bersama ahli-ahli keluarga tersayang
mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Apa yang penting, amalkan tanggungjawab sosial untuk mencegah penularan wabak COVID-19. Lazimnya apabila tiba hari raya, beraneka jenis juadah dihidangkan kepada tetamu. Bagi masyarakat di daerah Temburong, kuih lapat menjadi juadah istimewa yang mesti ada di hari raya. Diperbuat daripada beras, pulut dan santan. Lapat dibungkus menggunakan daun silat. Untuk butiran lanjut, Adrin Faizul Samad ada laporannya. Pembuatan lapat memang menjadi tradisi di daerah Temburong apabila tiba Aidilfitri. Ia dibuat sama ada secara perseorangan ataupun bergotong royong. Lapat diperbuat daripada beras pulut dan santan, selain daun silat sebagai pembungkusnya. Bagi masyarakat di daerah Temburong, sambutan Aidilfitri tidak akan lengkap tanpa lapat. Biasanya, lapat dihidangkan bersama kuah kacang atau rendang daging dan ayam. Lapat ini mesti ada semasa raya pasal ya makanan tradisi orang dulu. Kalau indah ada lapat ini, ya indah indah lengkap raya itulah bagi kami. Kalau cacah yang paling nyaman macam bagi kami ayam kari, ayam kunyit, daging, cacah daging apa itulah. Aku suka makan lapat pasal ia merupakan makanan tradisi turun-temurun. Asal raya mesti ada. Lapat ini nyaman kalau dimakan sama cacah ataupun kuah kacang, kuah kari. Sebagai hidangan istimewa, lapat setentunya dapat menambahkan lagi kemeriahan Aidilfitri. Bagi memastikan lapat ini terus menjadi juadah utama, kaedah pembuatannya diajarkan kepada generasi muda. Laporan Adrin Faizul Samad untuk Berita RTV. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Setiap sahaja tibanya Hari Raya Aidilfitri, kuih muih dan kek sememangnya menjadi tarikan semasa berhari raya. Namun, bagi seorang warga emas, usia tidak menghalang untuk meneruskan minatnya dalam pembuatan kuih muih. Laporannya bersama Mazia Jini. Mula berkecimpung dalam pembuatan kuih muih sejak berusia 40 tahun lagi, Dayang Hajah Maisalamah binti Haji Abdul Hamid, 85 tahun, masih aktif meneruskan minatnya dalam pembuatan kuih muih. Menurutnya, kemahirannya dalam pembuatan kuih muih diperolehinya dengan menyertai kelas dewasa dan kelas urusan rumah tangga. Dari umurku 40 lah. Sudah kok membuatkan makanan ini. Yang benarnya kami dahulu banyak tempat belajar dahulu banyak bala. Makan apa namanya ni di sekolah-sekolah dahulu ada orang belajar kan, orang sekolahan macam sekolah kedewasaan ni orang yang belajar urusan ni. Ya tah belajar di sana. Pada masa ini, pembuatan kuih muih mudah diperolehi daripada media sosial. Namun, bagi sebilangan orang, kuih muih buatan orang tua-tua mempunyai rasanya yang tersendiri. Menurut Dayang Hajah Maisalamah lagi, pembuatan kuih muih telah bermula sebelum datangnya bulan Ramadan lagi. Belum lagi puasa lah awal sudah membuat. Sebabnya puasa berabot juga kan. Dalam bulan Rajab Patu sudah membuat, awal bulan Rajab Patu sudah. Dahulu biskut 20 macam lah. Tapi indah terbuai li kerajat. Dahulu macam-macam. Pembuatan songkok yang dihasilkan oleh orang kelainan upaya di Pusat Bahagia Daerah Tutong merupakan salah satu program yang diserapkan dalam latihan kemahiran dan keusahawanan kepada para pelatih di pusat berkenaan. Semasa Hari Raya Aidilfitri ini, trend tempahan dan jualan songkok mendapat sambutan daripada orang ramai. Seni jahitan pembuatan songkok yang dihasilkan menggunakan bahan-bahan fabrik daripada kain baldu dan kain taris dijual dengan harga yang berpatutan.
Proses pembuatan songkok mengambil masa lebih kurang 1 hari untuk menyiapkan sebiji songkok mengikut kecekapan para pelatih. Pembuatan songkok yang dihasilkan juga mementingkan dari segi kekemasan jahitan serta aspek ketelitian dan keselesaan pemakai dalam menghasilkan songkok yang berkualiti tinggi. Salah seorang tenaga pengajar di pusat berkenaan melahirkan harapan program latihan yang diserapkan tentunya dapat memberikan bimbingan dan meningkatkan latihan asas kemahiran yang kreatif serta memupuk semangat keusahawanan dalam melahirkan orang kelainan upaya yang berdikari, bertanggungjawab dan dapat menyumbang kepada masyarakat. Melipat mendilakat untuk mengukur kain yang durang untuk menjahit dinding songkok lah. Lepas tu diorang menganukan yang kain-kain beludunya tu ikut trend masa ni lah. Jenis songkok saya mengajar pelatih-pelatih ini ikut ia punya nulah. Ada yang jenis bergunung, rata dan juga yang ikut ketinggiannya lah juga. Ketinggian songkok. Pembuatan songkok dalam 1 hari boleh siap 1 biji lah. Masa time COVID ini kami berlimit untuk menerima tampahan. Kami dijarakkan dah sebab pelatih-pelatih dikurangkan memiliki kelas.